Satu fungsi G ditakrifkan oleh Gx sama dengan H per K tolak X. Diberi bahawa nilai 3 dan nilai 5 dipetakan kepada dirinya sendiri di bawah G. Cari nilai H dan nilai K. Kalau ikutkan sebelum ni, cikgu ada tunjukkan lakaran apa yang dimaksudkan dengan objek yang dipetakan kepada diri dia sendiri. So kalau nak tengok contoh lakaran, boleh tengok video cikgu yang sebelum ni. Jadi kat sini macam biasalah, kita keluarkan maklumat yang dia bagi. Pertama sekali dia ada bagi fungsi, iaitu H per K tolak X. Lepas tu dia ada bagi yang nilai 3 dengan nilai 5 ni kan. Okay, maksud dia kalau objek tu 3, image dia 3. Dan satu lagi, kalau objek tu 5, image dia juga 5. Okay, so dekat sini kita buat dulu yang objek 3 ni. So kita gantikan je X dalam fungsi yang dia bagi ni kepada 3. Okay, kita gantikan X ni kepada 3. So dia akan jadi H per K tolak 3 sama dengan 3. Betul tak? Sebab G3 sama dengan 3. Okay, H sama dengan 3 darab dengan K tolak 3. So dekat sini kita kembangkan je lah. 3K tolak 9. Okay, H sama dengan 3K tolak 9. Macam cikgu lebih prefer kaedah penghapusan. So cikgu akan buat H tolak 3K sama dengan negatif 9. Ni cikgu punya first equation. Sekarang cikgu buat yang ni pula. Kalau objek tu 5, so kali ni kita akan gantikan X tu sama dengan 5. Okay, so dia akan jadi H per K tolak 5 sama dengan 5. Okay, sama juga kita pindahkan, dia akan jadi 5 darab dengan K tolak 5. H sama dengan 5K tolak 25. H tolak dengan 5K sama dengan negatif 25. Okay, ni cikgu punya persamaan kedua. So dekat sini kita just combinekan je lah. H tolak 3K sama dengan negatif 9 dan H tolak 5K sama dengan negatif 25. Okey, dekat sini cikgu hapuskan H. Okey, lebih mudah. Nak hapuskan H ni kena operasi tolak. Kalau tambah dia tak terhapus kan? Kalau tambah dia akan jadi 2H. Betul tak? So negatif 3K tolak negatif 5K. Tolak jumpa tolak jadi tambah. So negatif 3 tambah 5 dia akan jadi 2K. Okay, dekat sini pula negatif 9 tolak negatif 25. Tolak jumpa tolak tambah. Maksud dia negatif 9 tambah dengan 25. Akan dapat 16. Jadi K sama juga dengan 16 bahagi 2, 8. Okay, ni nilai K kita. Seterusnya kita gantikanlah K ni. Okay, gantikan K sama dengan 8 ke dalam mana-mana persamaan kamu nak. Cikgu lagi suka persamaan yang pertama, lebih mudah pada cikgu. So dia akan jadi H tolak dengan 3 darab 8. Betul tak? H tolak 3K. K dah tahu iaitu 8. So H tolak 3 darab 8 lah sama dengan negatif 9. H tolak dengan 8 tambah 24 sama dengan negatif 9. H sama dengan negatif 9 tambah 24. Akan dapat 15. Okay. Jadi H kita 15, K kita 8. Kita masukkan dalam fungsi asal yang dia bagi tadi. Kita masukkan. Sebab dah tahu dah H apa, K apa kan. Kita masukkan. Jadi Gx kita sama dengan H15, K sama dengan 8, K tolak X. Ni fungsi kita sekarang. Untuk yang B, nyatakan nilai X dengan keadaan fungsi G adalah tidak tertakrif. Jadi maksud dia bawah dia ni tak bolehlah sama dengan sifar. Kalau sama dengan sifar dia akan jadi tak tertakrif. Okay. So kita buat je. 8 tolak dengan X tak boleh sama dengan sifar. Okay. Jadi 8 tak boleh sama dengan X. Maknanya kata X tak boleh sama dengan 8 lah tu. Okay. Cuma apa nilai X tu? X adalah sama dengan 8.
Kalau X sama dengan 8, maka dia akan jadi suatu fungsi yang tak tertakrif. Selain daripada 8, tak ada isu. Pecahan boleh, perpuluhan boleh, negatif boleh, positif pun boleh. Asalkan bukan digit 8. Okay? Seterusnya, gambar rajah anak panah berikut mewakili fungsi fx sama dengan px tambah qx kuasa 2. Okey, kejap Sini cikgu nak buat pembahagi. Makna kata ni soalan lain lah. Macam tu. Okey. Fungsi dah bagi. Okey, ni lakaran yang dia bagi. Hitung nilai P dan nilai Q. Okey, so macam biasa mula-mula cikgu tulis dulu maklumat yang dia bagi. Kali ni fungsi fx kan. Okey, fungsi fx sama dengan px tambah qx kuasa 2. Okey, lepas tu maklumat tambahan dia bagi daripada gambar rajah ni. Apabila objek 2 image negatif 8. Jadi kita buat je lah. F2 sama dengan negatif 8. Dan lagi satu dia bagi apabila objek negatif 2. Image adalah negatif 16. So kita buat F negatif 2 sama dengan negatif 16. Okey, kita settlekan satu persatu. Kita buat dulu bila objek kita 2. So kita gantikanlah X kita ni dengan 2. So dia akan jadi P darab 2 tambah Q darab 2 kuasa 2. Betul tak? Okey, cikgu ubah je X yang ada kat sini kepada 2. Okey, sama dengan negatif 8. Sebab dah kata dah, apabila F2 sama dengan negatif 8. So sama dengan negatif 8. Okey, sini akan jadi 2P tambah dengan 4Q. Betul tak? 2 kuasa 2, 4 darab Q, 4Q. Okey, betul. InsyaAllah. Sama dengan negatif 8. Dekat sini cikgu boleh bahagi semua ni dengan sifir 2. So dia akan jadi P tambah 2Q sama dengan negatif 4. So ini akan jadi cikgu punya persamaan yang pertama. Okey. Untuk F negatif 2 pula, kali ni objek kita negatif 2. So kita gantikanlah XX ni kepada negatif 2. So dia akan jadi P darab dengan negatif 2 tambah dengan Q darab dengan negatif 2 kuasa 2 sama dengan negatif 16. Okey. Negatif 2P tambah 4Q sama dengan negatif 16. Sama juga dekat sini cikgu boleh bahagi dengan sifir 2. So dia akan jadi negatif P tambah 2Q sama dengan negatif 8. Ini cikgu punya second equation. Okay, equation yang kedua. So himpunkanlah. P tambah 2Q sama dengan negatif 4. Dan lagi satu, negatif P tambah 2Q sama dengan negatif 8. Okey. Benda ni kadang-kadang ada student dia tak tulis tau. Dia dah nampak dah. Oh, yang ni boleh hapuskan P ni. So saya tulis je lah 1 tolak 2. So dia akan tulis macam ni. Contoh contoh tau. So dia akan tulis equation pertama tambah equation kedua. Contoh. Okey, lepas tu dia just tulis hasil dia sahaja. Tapi cikgu tak nak macam tu. Cikgu nak ajar kamu daripada asas. Okay, supaya kamu nampak flow dia macam mana. Dah laju nanti terpulang lah pada kamu nak buat cara macam mana. Kat sini nak bagi faham dulu kan. Yang penting faham tu. Okay, kat sini cikgu nak hapuskan P. Siapa nak hapuskan Q pun tak ada masalah. Boleh ni. Cikgu nak hapuskan P lah, senang. Okay, so nak hapuskan P ni cikgu kena tambah. Sebab apa? P tambah dengan negatif P, dia akan terhapus. Kalau tak percaya, kamu tekan calculator. 1 tambah dengan negatif 1. Dia akan terhapus. Okay. 2Q tambah dengan 2Q. Dia akan jadi 4Q. Negatif 4 tambah dengan negatif 8. Tambah jumpa tolak. Tolak lah. Kan? So, negatif 4 tolak 8. Dia akan jadi negatif 12. Okay. Jadi, Q kita sama dengan negatif 3. Negatif 12 bagi 4 negatif 3 kan. Ni Q kita. Okay. Lepas tu kita cari pula kita punya P. Gantikanlah. Gantikan P, gantikan Q sama dengan negatif 3 ke dalam. Nak ganti dalam mana terpulang pada kamu. Cikgu rasa first equation ni lebih
Mudah. Okay. So dia akan jadi P tambah 2Q. Q dah tahu dah, negatif 3. Okay, sama dengan negatif 4. Cikgu buat yang first tau. Jangan tengok yang 2 ni pula. Okay. So P tolak 6 sama dengan negatif 4. P sama dengan negatif 4 tambah 6, dia akan jadi 2. Ni nilai P kita, ni nilai Q kita. Okay lah, macam biasa cikgu suka tulis balik fungsi. Sebab dah tahu dah apa P, apa Q. Jadi fx kita adalah sama dengan P2 kan. Okay, 2x, ya Allah. Okay, 2x tambah dengan negatif 3x kuasa 2. Betul tak? Okay, ni asal kita ni. Px tambah qx kuasa 2. P dah tahu, Q dah tahu. Gantikan je. Ni apa yang berlaku ni. Okay, so dia akan jadi 2x tolak 3x kuasa 2. Ni fungsi kita sekarang. At math ni kita kena pergi, jangan laju sangat, takut terbuat silap kan. Kadang-kadang tak pergi laju tu pun silap juga tu. Kan macam tu. So kita cuba minimizekan kesilapan tu. Kebarangkalian untuk silap tu kita minimizekan. Okay, sekarang ni fungsi fx kita. Okay. Soalan seterusnya dia minta apa? Cari nilai-nilai x yang dipetakan kepada dirinya sendiri di bawah f. Maknanya kata di bawah fungsi fx ni lah. Jangan risau. Kadang soalan tu saja je kan. Apa benda pula di bawah f ni? Macam tu kan. Fungsi fx ni lah. Okay. Nilai-nilai x yang dipetakan kepada dirinya sendiri. Okay. X tu objek. Kita tak tahu apa objek tu. Tapi yang kita tahu objek tu dipetakan kepada dirinya sendiri. Maksud dia, kalau objek tu x, image dia juga adalah x. Okay. So kita ganti je. Gantikan apa? Dah memang x dengan x kan. So kita gabungkanlah dua ni. Ini pun fx, ini pun fx. Kita gabungkan je. Dia akan jadi 2x tolak 3x kuasa 2 sama dengan x. Nampak? Cuba gabungkan dua-dua ni. Okay. Sebab ni pun fx, ni pun fx. Okay. Dekat sini dia akan jadi 2x tolak 3x kuasa 2 tolak x sama dengan sifar. 2x tolak x, kita akan dapat x lah. Okay. X tolak 3x kuasa 2 sama dengan sifar. Okay. Ni x takut salah tengok. Okay. So dekat sini, okay, cikgu positifkan dulu. So dia akan jadi 3x kuasa 2 tolak x sama dengan sifar. Dekat sini kita boleh factorizekan tanpa guna kalkulator. So dia akan jadi x dalam kurungan 3x tolak 1. Betul ke apa yang kita faktorkan ni? Cuba kita kembangkan. Dapat tak balik yang atas ni? So x darab dengan 3x akan dapat 3x kuasa 2. X darab dengan negatif 1 akan dapat negatif x. So betul lah apa yang kita buat ni. Okay. Jadi kat sini x sama dengan sifar. Atau lagi satu, 3x tolak 1 sama dengan sifar. Okay. X sama dengan 1/3. Jadi apakah nilai-nilai x yang dipetakan kepada dirinya sendiri? Nilai x tersebut adalah sifar dan 1/3. Maknanya kata objek lah. Objek ni lah yang dipetakan kepada dirinya sendiri. Okey. Selesai untuk video ni. So kalau kamu perhatikan, kita just macam ulang-ulang je soalan. Dia cuma ubah fungsi, dia ubah sedikit struktur ayat tu. Nak bagi kamu macam pening sikit kan. Lepas tu dia just ubah. Kalau lakaran tu, dia ubahlah lakaran tu. Kan dia juga ubah gitu je. Okay. So nanti kita ada berapa lagi soalan. Barulah kita masuk untuk fungsi gubahan pula. Kita tengok macam mana nanti. Okay. Terima kasih yang sudah menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.